Okay, soalan dia kata, pengusaha kantin dilihat kurang menitikberatkan kepentingan pengambilan makanan berzat yang diperlukan dalam proses pembesaran kanak-kanak. Sebaliknya lebih mementingkan keuntungan dan proses penyediaan yang mudah dan cepat. Jadi, pelajar sekolah selesa menjadikan sirap, minuman berkarbonat, nugget, keropok dan gula-gula sebagai makanan rutin mereka semasa rehat. Sebagai guru yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Okey, ringkasnya soalan dia, kenyataan dia bermaksud, dia kata kebanyakan kantin dekat sekolah di Malaysia ni tidak mengamalkan permakanan yang sihat. Jadi sebagai guru, apa tugas awak untuk membantu nak menyelesaikan masalah ni? Itu maksud soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni nilainya 4 markah. 4 markah bermaksud 1 markah bahasa dan 3 markah isi. Okey, jadi saya ada senaraikan dekat sini, jawapan dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, ada 6 jawapan yang saya senaraikan dan awak boleh pilihlah mana-mana 3. Okey, yang pertama, apa yang kita boleh lakukan adalah menasihati atau menegur pengusaha kantin. Mungkin kita boleh nasihat ataupun tegur pengusaha kantin di sekolah. Itu yang pertama. Cara yang kedua, mungkin kita boleh memberikan cadangan menu makanan seimbang kepada pengusaha kantin. Mungkin awak boleh kemukakan menu yang mengandungi makanan yang seimbang kepada pengusaha kantin. Yang ketiga, boleh melaporkan kepada pihak pentadbir. Maksudnya report kepada pihak pentadbir lah, guru besar ataupun pengetua sekolah. Jika kantin tu tidak mengikut diet pemakanan yang betul. Yang keempat, kita juga boleh mempamerkan portal pemakanan sihat. Yang kelima, boleh juga menasihati murid supaya memilih jenis makanan yang sihat. Yang keenam ataupun yang terakhir, mungkin kita juga boleh mengadakan kempen pemakanan yang sihat. Okey, jadi macam soalan sebelum ni juga, jawapan awak mesti ditulis dalam ayat yang lengkap. Bila sebut ayat lengkap, macam mana awak nak jawab? Sebagai guru yang prihatin, cara yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini adalah dengan menasihati atau menegur pengusaha kantin dan mencadangkan menu dan makanan seimbang kepada pengusaha kantin. Noktah. Selain itu, boleh juga melaporkan kepada pihak pentadbir. Pilihlah 3 mana-mana isi yang awak rasa selesa dan tulis dalam ayat yang lengkap. Okey, selesai untuk soalan yang ke-6, petikan umum. Okey, sekarang kita pergi kepada petikan sastra pula. Petikan sastra sama juga, dia ada 2 bahan. Satu dibagi cerpen, satu lagi dibagi dalam bentuk sajak. Jadi apabila kita baca semua ni antara petikan 1 dan juga petikan 2, apa yang dia hendak dalam soalan, kita tengok dulu. Okey, soalan yang pertama dia kata, berdasarkan bahan 1 berikan maksud rangkai kata sudah dimakan tua. Dia tanya apa maksud rangkai kata sudah dimakan tua. Okey. Jadi jawapan dia, sudah dimakan tua ni bermaksud sudah lanjut usia. Maksudnya dah tua lah, usianya dah lanjut. Itu maksud sudah dimakan tua. Jadi cara kita nak tulis, maksud rangkai kata sudah dimakan tua ialah seseorang yang telah lanjut usianya. Noktah. Itu cara kita nak tulis jawapan supaya awak boleh kutip kedua-dua markah yang disediakan. Okey, untuk soalan yang kedua pula, merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan yang terdapat dalam bahan tersebut. Okey. Bahan 1 ni dan juga bahan 2, awak baca kedua-dua bahan ni dan awak perlu keluarkan apa persamaan antara kedua-dua petikan tu. Okey, jadi bila saya baca tadi, persamaan yang saya dapat kenal pasti, yang pertama,
sikap anak yang mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa yang telah tua. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, sikap anak-anak yang telah melupakan pengorbanan ibu bapa mereka. Itu persamaan yang kedua. Yang ketiga, sikap anak tidak menghormati dan menyayangi ibu bapa. Dan yang keempat, hati ibu bapa yang terluka kerana sikap anak-anak. Jadi, untuk soalan 2 ni, kita tengok dia bernilai 3 markah. Jadi, untuk selamat awak pilihlah 3 isi yang paling awak confident ataupun awak yakin. Dan macam soalan yang lain juga, perlu ditulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Jadi, macam mana nak tulis? Persamaan yang terdapat dalam bahan 1 dan juga bahan 2 ialah sikap anak mengabaikan tanggungjawab ibu bapa yang telah tua dan sikap anak yang telah melupakan pengorbanan ibu bapa mereka. Lepas tu tulislah satu lagi selain itu ataupun di samping itu, barulah masuk poin yang ketiga. Okey, untuk soalan yang ketiga pula, soalan ni berbunyi ibu bapa merupakan insan yang banyak berkorban untuk membesarkan anak-anak. Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang boleh dilakukan oleh anak-anak untuk membalas jasa ibu bapa? Okey, soalan ni dia tak ada kaitan dengan teks. Dia lebih kepada soalan kebat yang awak perlu fikir sendiri. Okey, ringkasnya soalan ni ditanya macam mana cara kita nak membalas jasa kedua ibu bapa kita. Jadi awak fikirlah apa cara dia. Soalan ni jawapan dia banyak lah. Mana-mana jawapan yang saya rasa boleh terima, saya akan bagi markah. Kalau yang tak masuk akal ataupun yang saya rasa tak boleh diterima, markahnya kosong lah. Okey, yang pertama kalau yang saya cadangkan dekat sini, yang pertama cara kita nak balas jasa ibu bapa yang melalui sentiasa menghormati mereka atau mendengar cakap atau membantu mereka. Mungkin kita boleh menghormati mereka dengan apa? Dengan cara kita dengar cakap mereka, kita bantu mereka. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, macam mana nak balas jasa ibu bapa? Dengan belajar bersungguh-sungguh. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, mempamerkan tingkah laku yang baik atau dan juga menjaga nama baik ibu bapa. Itu cara yang ketiga untuk kita nak balas jasa ibu bapa kita. Cara yang terakhir yang saya sediakan dekat sini, sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Yang ni saya rasa soalan ni mudah kot sebab awak mungkin boleh fikir sendiri apa cara kita nak balas jasa ibu bapa. Okey, macam biasa perlu ditulis dalam ayat yang lengkap. Okey, untuk soalan yang keempat, ketika anda berjalan bersama-sama keluarga di kota, anda terlihat seorang warga emas yang hidup sebagai gelandangan. Anda berasa sedih akan keadaan warga emas tersebut. Itu kenyataan yang dibagi. Soalan dia, sebagai warga yang prihatin, cadangkan langkah-langkah yang dapat anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Macam mana kita nak selesaikan masalah gelandangan yang melibatkan orang tua di kota? Yang ni awak kena fikirlah. Jadi, setelah saya fikir-fikir, saya dah sediakan 4 cadangan. Cadangan yang pertama, melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Yang kedua, membantu mencarikan tempat penginapan sementara. Mungkin kita boleh sediakan tempat untuk dia duduk secara sementara. Yang ketiga, membantu mendapatkan rawatan, perubatan ataupun makanan. Itu yang ketiga. Yang keempat, membantu mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling. Itu yang keempat. Jadi, pilih mana-mana 3 sebab soalan markah dia ada 4. Jadi, awak pilih mana-mana 3 isi yang awak nak pilih. Kemudian, tulis dalam ayat yang lengkap. Okey, selesai untuk kedua-dua soalan ni. Jadi kesimpulannya yang saya nak tekankan dekat sini, setiap jawapan yang hendak ditulis mestilah ditulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey.